جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا سأل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan adik-adik jawatan kuasa surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pegawai-pegawai pemerintah, seterusnya Tuan-Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran yang kita rasa jemu menyatakan kesyukuran kepada Allah SWT. Karena pada malam ini lebih lagi pada malam ini, walaupun dalam keadaan yang hujan, masih lagi Allah pilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Pemilihan ini adalah di atas dasar kegigihan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan itu Allah bagi kita pahala yang banyak, bekalan yang cukup untuk kita bawa balik ke kampung kita, iaitu akhirat. Nah, kita ni warga negara akhirat, bukan warga negara senang, bukan warga negara Ipoh. Kami datang ni bukan warga negara kampung, ini semua warga negara akhirat. Jadi mudah-mudahan kita bersedia untuk bekalan-bekalan yang cukup nak kita bawa ke akhirat nanti. Bekalannya bukan duit, bukannya mie goreng, bukannya nasi goreng. Bekalannya nak kita bawa ialah takwa. Firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kita bawa, nak kita cari, nak kita kumpulkan ialah sifat takwa. Takwa tu tandanya dia buat segala yang disuruh dan tinggalkan segala yang dilarang. Kalau kita takwa, baru ada jaminan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun dijamin, di akhirat pun dijamin juga. Di dunia berkata Tuhan, wallahu waliyul muttaqin, Allah menjadi pembela kepada orang-orang bertakwa. Rezeki orang bertakwa pun dijamin. Ini semua apa yang ni lebih-lebih orang menjaga. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan dapat jalan kelepasan dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Apa saja masalah dia, Allah lepaskan. Allah bagi dia jalan keluar, makhraja tu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datang. Ada rezeki bagi Tuhan dengan syarat dia bertakwa. Itu di dunia ni Allah jadi pembela dan Allah jamin rezeki orang bertakwa. Tak ada susah-susah dah. Tak ada 4 bulan mencari rezeki. Ada rezeki bagi Tuhan. Di akhirat pun Allah jamin juga. Apa kata Allah Al-Quran? Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di kedudukan yang selamat, di darjat yang selamat, maqam yang selamat. Maqam min amin tu maqam yang selamat, maqam tu darjat, kedudukan yang selamat. Di
Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Dalam syurga tu ada air pancut tau. Cantik pula. Itu keadaan dikhaskan untuk orang-orang yang bertakwa sahaja. Jadi mari kita sungguh-sungguh menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Dengan itu dijamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ya. Jadi malam ni kita sambung lagi bacaan kita tentang bagi mereka-mereka yang ada harta. Apa nak buat? Mereka yang ada harta, apa nak buat dengan harta tu? Hendaklah disumbangkan di jalan Allah. Infak jalan Allah. Kalau ada harta. Kita masih lagi bab hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dalam hidup ni kita ada dua hubungan. Satu hubungan dengan Allah, satu hubungan dengan manusia. Firman Allah, "Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Artinya akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka itu berada. Mereka itu maksudnya orang beriman, orang Islam, orang beriman. Kecuali kalau tanda dihina, mereka yang menghubungkan diri mereka dengan Allah dan menghubungkan diri mereka sesama manusia, baru tak ada hina. Kalau tidak hina, di akhirat hina, di dunia pun Allah hina. Jadi mari kita sama-sama hubungkan diri kita dengan Allah, iaitu rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 itu kita buat dulu, dan hubungan sama manusia yang merupakan fardu kifayah kebanyakannya. Sama-sama manusia mendirikan ekonomi Islam itu fardu kifayah, mendirikan pendidikan Islam itu fardu kifayah, mendatangkan masyarakat Islam itu fardu kifayah, berdakwah itu fardu kifayah dan sebagainya. Mari kita sama-sama hablum minan nas dan hablum minallah. Baik, malam ni kita sambung lagi bacaan kita. Pemilik hendaklah menghindarkan kemerbahayaan di masa menggunakan hartanya. Siapa ada harta, jangan libatkan diri, jangan dedahkan diri kita di dalam bahaya, jangan ya. Tak boleh. Kalau benda itu bahaya, jangan diceburi. Tiap-tiap orang di masa menggunakan hartanya mestilah menjauhi sama sekali kemerbahayaan. Bila benda bahaya tu jangan dekat. Kalau benda tu merosakkan diri dia, merosakkan otaknya ke, merosakkan kesihatannya ke, jangan dekat. Karena Allah kata apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ya, kita tahu dalam ayu orang ada racun, jangan minum, haram hukumnya. Berdosa kalau minum juga ya. Kalau ada racun, kalau tahulah. Ya, kalau tak tahu, maknanya itu bukan dia mencampakkan diri dia ke dalam kebinasaan. Ini dah tahu. Benda itu mudarat, buat juga. Dadah mudarat, pantai juga. Ya. Lagi apa? Banyak benda yang arak tu mudaratkan, pantai juga. Itu yang kata Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi kalau benda tu bahaya, jangan kita ceburi. Di masa menggunakan harta, tiap-tiap orang di masa menggunakan hartanya mestilah menjauhi sama sekali kemerbahayaan yang boleh menimpa keburukan terhadap harta benda orang atau orang lain punya ke atau diri sendiri. Keburukan terhadap harta benda orang lain atau mendatangkan bahaya terhadap muslihat umum. Muslihat umum, bahaya untuk muslihat umum. Ya, kewajipan ini terkandung di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa darara wa la dirara fil Islam. Tidak ada kemudaratan atau tidak dimudaratkan di dalam Islam. Jangan cari mudarat untuk diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Dalam Islam selamat, aman, tenang. Ya, tak ada mudarat, tak ada bahaya. Kalau benda itu bahaya, jangan ceburkan diri dalam benda-benda yang bahaya itu. Prinsip ini banyak sekali dapat digunakan oleh kerajaan untuk menghindarkan bahaya di dalam masyarakat, iaitu atau negara, dalam masyarakat atau negara, seperti menguatkuasakan undang-undang, membayar ganti rugi. Ada. Kalau kita menyebabkan orang kehilangan harta, kita kena bayar ganti rugi. Atau undang-undang kesiksaan yang digunakan oleh orang yang melibatkan kemerbahayaan terhadap orang lain. Untuk diri kita pun tak boleh, untuk orang lain pun tak boleh. Jangan bagi bahaya untuk orang lain. Itu dalam Islam ya.
Islam tu agama yang selamat. Kalau kita ikut betul-betul selamat, diri kita selamat, orang lain pun selamat juga. Prinsip yang di atas bermakna supaya diletakkan kemerbahayaan dan kemerbahayaan pula merangkumi bahaya umum dan khusus. Ada yang umum melibatkan masyarakat ramai dan khusus untuk seseorang yang tertentu. Dua-dua tak boleh. Ini juga bermakna menolak kemerbahayaan sebelum daripada berlaku dengan cara mengawalnya. Prevention is better than cure. Kawalkan dulu sebelum benda itu berlaku. Atau menghilangkannya selepas daripada berlaku. Itu bukan prevention lah. Itu sudah kena baru dihilangkan. Tapi yang lain sebelum kena tu. Jangan bagi dia berlaku. Ini prinsip yang paling baik. Mencegah itu lebih baik daripada mengubat. Apa-apa penyakit mencegah lagi baik. Bila tahu benda itu bahaya, jangan diceburkan diri dalam bahaya itu. Sebab dilarang kita tu mengamalkan riba. Jangan riba itu bahaya. Bukan saja yang mengamalkan riba itu bahaya, orang yang terlibat dengan riba itu bahaya juga. Banyak kesusahan. Nanti kita akan baca tentang riba insya-Allah Itu yang kedua. Tadi yang pertama yang baca itu, pemilik hendaklah menghindarkan kemerbahayaan di dalam menggunakan harta. Yang kedua, kewajipan terhadap para cara pelaburan wang ataupun harta. Ada kewajipan kalau kita nak melabur dengan wang atau harta. Harta ni tak boleh simpan begitu. Kena dilaburkan. Kena diperniagakan. Jangan simpan mati begitu aja. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh begitu. Kembangkan. Untuk melaksanakan tujuan kebahagiaan bersama, maka diharamkan ke atas tiap-tiap Muslim melaburkan hartanya dengan cara riba. Riba itu haram. Kerana Allah ada kabar Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu mengambil keuntungan ke atas harta yang dilaburkan itu. Kalau nak pinjam 100, kamu bayar 120, baru kau bagi kau pinjam. Tidak, itu namanya riba. Itu haram. Allah haramkan riba itu. Kerana riba itu mendatangkan kemudaratan kepada yang meminjam dan juga yang kena pinjam. Itu riba. Atau penipuan. Riba itu haram, penipuan lagi haram. Di dalam kira bicara, jangan tipu. Atau dengan cara monopoli. Monopoli pun haram juga. Memang riba menjadi perkara biasa bagi sistem pelaburan. Orang kapitalis memang dia mengamalkan riba tu. Sistem pelaburan atau dengan cara pelaburan modal di dalam kemajuan kebendaan yang ada pada masa sekarang ini. Di sini cukuplah diterangkan 3 jenis saja yang mustahab, iaitu riba, penipuan, mula riba, penipuan dan monopoli. 3 ni. Semua jangan jadi dalam perniagaan. Yang pertama riba tak boleh. Yang kedua penipuan, yang ketiga monopoli. Monopoli itu mengambil kesempatan. Dia seorang jadi, orang yang tak ada. Dia monopoli itu. Dia naikkannya harganya. Barang tu simpan dulu. Bila dia nak gunakan barang tu, baru dia keluar saja. Masa itu harga naik tak? Masa itu yang haram. Namanya monopoli tu. Haram tu. Tengok yang pertama. Bahagian kedua ni yang pertama. Apa dia? Islam mengharamkan penganutnya melaburkan harta. Bukan haram melaburkan harta melalui sistem riba. Yang haram tu melaburkan harta melalui sistem riba. Melabur tak apa. Saham-saham tak apa. Tapi kalau tak ada riba, tak apa. Kalau riba tak boleh. Kerana riba itu hukumnya haram. Riba itu sangat lumrah sebelum daripada kemunculan Islam. Sebelum ada Islam, riba itu memang lumrah lah. Memang biasa orang amal. Sebelum kemunculan Islam. Sama ada riba konsumsi. Betul ya? Konsumsi itu riba consumer yang dimakan, yang dia apa? Consumption. Kemudian consumption. Dia makan dan sebagainya. Beras dengan beras, gandum dengan gandum, itu riba itu konsumsi. Mana dia? Mana dia konsumsi? Riba konsumsi dan pinjaman produksi. Pinjaman untuk produksi, untuk buat apa? Untuk buat apa-apa pasaran.
Nak minjam dulu. Minjam tu bayar riba. Itu salah tu, production, pengeluaran ya. Memang sistem riba ini menjadi tunjang ekonomi di zaman jahiliyah. Memang riba telah menjadi tunjang ekonomi dan sistem-sistem ekonomi dalam negara-negara kapitalis sekarang ni. Mana semua mengamalkan riba. Amerika mengamalkan riba, Britain mengamalkan riba, Rusia mengamalkan riba, lebih-lebih Israel mengamalkan riba. Tapi mereka sama-sama orang Yahudi, dia tak ada riba, dia riba pada orang lain. Itu Yahudi panggil itu tunjang ekonomi di zaman jahiliyah dan sistem-sistem ekonomi di dalam negara-negara kapitalis sekarang ni. Islam bertindak menurut prinsip-prinsip akhlaknya. Dalam menjaga pun ada akhlak dan Islam ya. Islam ni akhlak di mana-mana pun dijaga dulu. Dalam menjaga ada akhlak, dalam peperangan ada akhlak, dalam kemasyarakatan ada akhlak, apa saja dalam nikah kahwin ada akhlak. Itu Islam ya. Bertindak menurut prinsip-prinsip akhlaknya dengan cara beransur-ansur untuk menghindarkan penyakit yang teruk itu. Riba penyakit teruk sampai sekarang ni teruk. Kadang-kadang manusia ni benda riba tu seolah-olah tak ada apa-apa. Beli rumah riba, beli tokar riba, beli peti ais riba, beli komputer riba, beli ni, semua alat-alat riba saja. Seolah-olah benda tu tak ada dosa dah. Kerana sudah ditinggalkan dia punya dia punya sistem tu oleh penjajah. Penjajah dah tak ada, tapi sistem masih ada lagi. Itu sekarang berlaku ya. Itu cara yang beransur-ansur tu lah, yang mendatangkan kejayaan kepada Islam untuk bertindak terhadap suatu penyakit masyarakat. Riba itu satu penyakit masyarakat. Tadi ikut akhlak Islam yang sebenarnya terhadap suatu penyakit masyarakat. Ayat pertama diturunkan ialah firman-Nya. Ini ayat pertama diturunkan Allah. Apa firman-Nya? Wa ma ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah wa ulaika humul mudhifun. Surah apa? Surah Ar-Rum ayat 19. Apa cakap Melayunya? Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya di dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah tak ada. Kamu minyak 100 bayar 120, di sisi Allah bukan berkembang namanya ya? Tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya suatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, itu yang paling baik. Kamu sedekah nak mengharapkan keredaan Allah, itu lebih baik daripada kamu menggunakan riba ya. Maka mereka yang melakukan itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Sedekah tu ya, di jalan Allah berganda-ganda. Paling komaknya 700 kali ganda. Ini Allah tegaskan Al-Quran ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah, bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih yang tumbuh darinya 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji benih. 100 kali 7 berapa? 7 tangkai, satu tangkai itu ada 100 benih. Berapa semuanya? 7 kali. 7 kali itu paling common. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu adalah lemah-lemah pembalasan dari Allah Ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah itu maha luas perbendaharaannya dan Allah maha mengetahui. Sedekah bagus, riba salah. Pinjam pakai riba salah, tak boleh. Kalau nak sedekah lain cerita.
Dia bagi 100, betul orang tu bagi kita. Nah, ni sedekah saya. Itu tak apa. Bukan riba namanya. Tapi kalau jadi syarat, itu namanya riba. Ya? Aku boleh bagi kamu 100, tapi kamu bayar balik 130. Itu riba namanya. Ayat ini sebagai nasihat berupa negatif. Sebagai nasihat berupa negatif, iaitu riba. Tidak mempunyai ganjaran di sisi Allah. Allah tak bagi pahala orang amal riba tu. Malahan Allah istihad perang terhadap orang-orang yang mengamalkan riba. Dan tidak dikatakan bahawa Allah akan menyediakan balasan terhadap pemakan riba. Siapa makan riba, Allah tak janji untuk membalas. Dosa ada. Tapi balas kebaikan tak ada. Kemudian berpindah kepada peringkat yang kedua, yang memberi pengajaran dan iktibar yang disalurkan oleh Al-Quran tentang pembawaan hidup kaum Yahudi. Orang Yahudi yang makan riba ni, apa kata Allah? Firman Allah, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعَدْنَا بِالْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَأَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Artinya, maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka itu makanan yang baik-baik. Orang Yahudi itu diharamkan bagi makan yang baik-baik. Walaupun mereka mengatakan baik-baik, tapi sisi Allah tak baik. Yang pernah dihalalkan bagi mereka. Dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah. Yahudi memang ada yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdub, janganlah kamu ikut golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah, iaitu golongan Yahudi. Setiap 17 kali kita baca sekali ya. Setiap hari baca 17 kali. Ghairil maghdub alaihim, jangan ikut orang-orang yang kamu murkai kata mereka. Waladhdallin, itu orang Nasrani ya. Itu orang Yahudi. Yahudi itu musuh-musuh orang Islam. Kerana mereka takkan redha dengan orang Islam selagi kamu tak ikut cara hidup mereka. Ya? Apa kata Allah? Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasrani itu selagi kamu tak ikut cara hidup mereka. Kalau kami ikut cara hidup mereka, baru dah redha. Dah. Itu Yahudi itu musuh Islam. Nah, itu nak kenal musuh. Dalam hidup ni kita nak kenal siapa kawan, siapa musuh. Musuh yang besar ialah orang Yahudi. Maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. Dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah. Apa saja kamu buat jalan Allah dihalang oleh manusia. Itu tengok di Palestin. Ya, Masjid Al-Aqsa tu. Orang Islam nak semayang tak boleh, nak masuk sekat kita boleh, ada sekatan berbagai halangan. Itu kerja orang Yahudi. Di Gaza tu, bantuan perubatan tak sampai. Tak boleh disekat, tak boleh masuk. Itu zalimnya orang Yahudi tu. Begitu juga sekolah-sekolah tak berkembang di sana. Dan juga disebabkan mereka mengambil riba. Di antara lain, orang Yahudi mengamalkan riba. Padahal mereka telah dilarang. Mereka telah dilarang melakukannya. Untuk orang Yahudi sama Yahudi, mereka melarang. Dan mereka tak ada riba antara mereka. Untuk Yahudi dan orang lain dia diamalkan riba. Dilarang melakukannya. Dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah, tipu daya dan sebagainya. Dan tinggallah kami telah dan ingatlah
kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir antara mereka azab siksa yang tidak seperti sakitnya. Terlalu banyak, ya. Wa'adna lil kafirin minhum azaban alima, azab yang sangat pedih disediakan untuk orang kafir. Allah sediakan, ya. Tak seperti sakitnya. Ayat yang di atas dengan isyarat bukan dengan nas, ya, bukan dengan nas yang terang, ini isyarat aja, tanda-tanda, ya. Ayat yang di atas dengan isyarat bukan dengan nas yang terang, kemudian berpindah kepada peringkat yang ketiga, yaitu keharaman riba yang banyak berlipat ganda, ya. Itu kalau lebih riba tu tak banyak. Riba ni sikit pun haram, banyak pun haram. Sikit memang haram pun, yang banyak lagi haram, ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, kata Allah, ya. Surah Ali Imran, ya. Surah Ali Imran ayat yang ke 130. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda. Banyak-banyak tak boleh, sikit pun tak boleh. Banyak pun tak boleh, sikit pun tak boleh. Ya, macam pinjaman kerajaan 4% je, sikit benar. Tapi haram tu tetap haram, ya. Tak boleh. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Nak berjaya kena bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa memang berjaya. Saya dah cerita tadi dah. Allah jamin keselamatan dan kejayaan orang yang bertakwa. Di dunia menjamin, di akhirat menjamin, ya. Tak ada masalahnya tu, tahu. Jadi orang yang bertakwa baru ada jaminan dari Allah SWT. Di dunia pun ada jaminan, di akhirat pun ada jaminan. Sebab itu kita kena usaha untuk mendapatkan ketakwaan dalam hidup kita ni. Pada akhir sekali berpindah kepada peringkat yang keempat, yang menyatakan prinsip-prinsip akhlak, ya. Yang mula riba haram, betul tak? Penipuan haram, betul? Monopoli haram. Yang keempat, ada akhlaknya, ikut akhlak. Yang menyatakan prinsip-prinsip akhlak tentang persoalan riba yang dilarang dengan tegas terhadap apa-apa faedah yang lebih daripada modal wang, yang lebih daripada modal yang keluar tu, itu haram tu. Ya. Kalau kamu pinjam sekian banyak, faedahnya macam ni, ada 5% dan sebagainya, ada 4%, ada 10% dan sebagainya. Banyak tu, di luar banyak, ya. Lain banyak dekat kedai tu. Kalung tu, itu riba lah tu. Kemudian apa kata Allah, ya? Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Artinya apa? Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah. Tinggalkanlah, artinya jangan menuntut lagi saki-baki riba. Saki-baki tak boleh. Ya. Kodak-kodak riba tak boleh. Tak usah kan, pokoknya dia saki-baki tak boleh. Yang masih ada pada orang yang berhutang, kalau ada sikit-sikit pun tak boleh. Jika benar kamu orang-orang yang beriman, in kuntum mu'minin, kalau kamu orang beriman, betul tak? Oleh itu, kalau kamu tidak jaga
Kalau kamu tidak jaga melakukan perintah mengenai larangan riba tu, buat juga, dah tahu dia tak boleh buat juga. Kamu tak jaga tu kan? Kira sapu aja. Maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah. Allah isytiharkan perang kepada orang yang mengamalkan riba, ya. Peperangan dari Allah. Fa'zanu bi kharbin min Allah. Bi kharbin itu kata Allah isytihar perang dan Allah wa rasulih dan dari rasulnya. Jadi katanya bila riba tu jadi musuh Allah tu, Allah sangat memusuhi orang yang mengamalkan riba, ya. Maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan rasulnya. Akibat riba tu, akibatnya kamu kamu tidak menemui selamat, tak akan dapat selamat. Dan jika kamu bertaubat, kalau kamu taubat, itu dihapus, ya. Jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu tu. Kalau kamu taubat, dia selalu bagi riba, tapi asal tu itu boleh dituntut. Kamu bagi orang pinjam 100, orang tu bayar balik 100, tak apa. Kamu bagi orang tu pinjam 200, kamu bayar orang tu bayar balik 200, tak apa. Kalau lebih tak boleh. Pokoknya dia tak boleh, ya. Jadi itu tak apa, kalau dia taubat lah. Syarat taubat lah, nak taubat dulu, betul. Jangan kenakan riba. Jangan kena ada apa keuntungan, ya. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Jangan lebih. Dengan yang demikian kamu tidak berlaku zalim. Itu hilang kezaliman kamu. Tak adalah kamu menjadi orang yang zalim lagi, ya. Kepada sesiapa, termasuk diri kamu sendiri. Kamu tidak akan berlaku zalim terhadap sesiapa pun, sama teman diri kamu atau orang lain. Dan kamu juga tidak dizalimi oleh siapa. Allah tak suka pada orang zalim. Inna Allah la yuhibbul zalimin. Inna Allah la yahdi qauman zalimin. Sungguhnya Allah tak beri hidayah kepada mereka-mereka yang zalim. Oleh sebab memandangkan riba itu telah menjadi begitu kuat kedudukannya di dalam struktur ekonomi sekarang, di dalam negeri-negeri bukan Islam. Islam ada amal riba, bukan Islam, betul lah. Dalam negeri-negeri bukan Islam dan negeri-negeri Islam sendiri. Ini kata-kata ngarang ni. Tahu siapa ngarang kitab ni? Datuk Dr. Harun Din. Dia di antaranya. Negeri Islam mengamalkan riba. Maka pakar-pakar ekonomi dan ulama-ulama Islam mestilah mengatasi persoalan itu untuk menggariskan sistem ekonomi yang berjiwa Islam. Sebab kita kena masuk Islam semua sekali. Wala tamutunna wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sehingga kamu Islam semuanya. Wala tamutunna wa antum dia nak ajar lupa dia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Betul? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sehinggalah kamu Islam. Aku dah Islam dah, tapi Islam ke semuanya. Apa pun kena Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Pakaian cara Islam, makan minum cara Islam, rezeki cara Islam, budaya cara Islam. Baru kalau nak mati lepas kita amalkan Islam semuanya. Itu dia. Itu perintah Allah tu. Itu mesti dijalankan dasar Islam tu. Di sepanjang mengawal keperluan ekonomi. Kita baca semula. Islam sendiri, maka pakar-pakar ekonomi dan ulama-ulama Islam mestilah mengatasi persoalan itu untuk menggariskan sistem ekonomi yang berjiwa Islam guna mengambil tempat sistem sekarang. Tukarkan sistem sekarang. Sistem kapitalis tukar, sistem riba tukar, sistem penipuan tukar semua kepada sistem Islam yang rata-rata berjalan di atas dasar riba. Sekarang ni riba aja. Udah lumrah riba tu. Beli rumah riba, beli motor riba, beli tanah riba, pinjaman riba, sampai dah belajar pun riba je dia. PTPTN tu riba tu dulu lah. Nanti baru ada sistem ujrah. Ada boleh beli tahan sikit, ya.
Dulu kebanyakannya riba lagi tu. Di samping mengawal keperluan ekonomi masyarakat supaya berkembang maju tanpa penindasan. Riba itu menindas ya. Sebab orang kaya jadi bertambah kaya, yang miskin bertambah jadi miskin. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, tiap-tiap Muslim diharamkan penipuan. Tipu tak boleh. Masuk auto kata. Itu bunyi auto isyarat tu. Cik lah. Ya, auto isyarat. Kita habis sikit lagi ya. Yang kedua, tiap-tiap Muslim diharamkan penipuan dalam kira bicara. Jual beli jangan tipu. Timbang jangan tipu, sukat jangan tipu, harga jangan tipu ya. Jangan ada penipuan dalam kira bicara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasya falaysa min." Artinya barang siapa yang menipu tidak termasuk dalam kalanganku, bukan golongan aku kata Nabi ya. Aku lepas tangan dengan dia. Sabda Rasulullah lagi ya. Lagi apa? Al-bay'ani bil khiyari fa in sadaqa wa baina yurika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba suriqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli berhak pilihan. Sebab dalam Islam ada pilih ya. Berhak pilihan jika kedua berkait benar dan menerangkan dengan jelas. Jangan tipu-tipu. Sebab nak jual barang dengan barang yang orang tu tak tahu. Nak jual lembu, jangan jual lembu di kandang tu nunggu sana. Orang lembu tu nak apa? Tak boleh. Nak tunjuk ini lembunya, ini. Nak tokojan pun begitu juga. Ini tokojannya. Bau sah jual beli. Tak sah tau. Nak mengelakkan penipuan lah tu. Dengan jelas nescaya diberi berkat. Kalau dia jual betul dapat berkat. Orang menjaga itu berkat, orang beli berkat. Barang yang dibeli itu berkat. Supaya diberi berkat terhadap jual beli. Jual beli mereka. Dan jika mereka menyembunyikan, iaitu berbohong, nescaya dihapuskan keberkatan. Dihapuskan keberkatan jual beli itu. Kalau tak ada berkat, tak ada lah. Hendakkan rahmat Allah kena ada berkat dulu. Apa saja hendakkan rahmat Allah kena ada berkat. Mata berkat, telinga berkat, lidah berkat, kaki berkat, tangan berkat, baru Allah datangkan rahmat. Rahmat nama apa? Nama apa rahmat? Nak melayakkan diri masuk syurga. Bila berkat, baru Allah datangkan rahmat. Jadi kalau menjaga, jangan tipu. Jangan jual beli tipu. Timbangan jangan tipu. Sukatan jangan tipu. Apa saja. Supaya berkat perniagaan itu. Bila berkat, barulah perniagaan itu boleh berkembang. Ya? Dan Allah datangkan apa? Allah datangkan rahmat. Bila rahmat, baru layak masuk syurga. Ya? Penjual dan pembeli berhak pilihan. Itu namanya khiyar ya, bil khiyar. Tak ada pilihan ya. Kalau tak ada boleh. Dia ada satu jangka masa yang tertentu. Jika kedua berkait benar, menerangkan dengan jelas, nescaya diberi berkat terhadap jual beli mereka. Dan jika mereka menyembunyikan, berbohong, nescaya dihapuskan keberkatan jual beli mereka itu. Hapus keberkatan. Tak ada berkat lagi dah. Tak ada berkat jual beli itu, tak dapat pahala. Kalau dapat berkat, itu yang dapat pahala tu, jual beli ya. Perniagaan tu. Dan Allah akan datangkan rahmat bagi mereka. Baik. Kemudian akan kita baca yang ini akan kita baca bulan depan ya. Majikan yang menggunakan pekerja-pekerja atau buruh-buruh dengan diberi gaji yang murah dan tidak sesuai dengan titik peluh mereka telah melakukan jenayah. Tipu, itu tipu itu. Jenayah tipu daya. Dia gaji sikit je. Tambah sekarang ni dia punya trend nak menggaji orang bukan warga negara Malaysia. Kerana warga negara Malaysia ni tak gaji yang tinggi. Dia ambil warga negara luar. Gaji murah-murah dia bagi itu tipu daya tu. Patutnya setimpal dengan kerja dia. Ini dah. Jadi tidak sesuai dengan titik peluh mereka. Telah melakukan jenayah tipu.
dan seterusnya termasuk dalam pengertian orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Sukatan berkurang, timbangan dikurang ya. Esok Allah sediakan neraka namanya wail. Nama neraka apa? Wail. Sebagaimana firman Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Kecelakaanlah masuk neraka wail. Wail itu satu lembah dalam neraka jahanam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu wail. Untuk orang yang tipu timbang, untuk orang yang lalai dan sembahyang, untuk yang mengumpat-ngumpat, yang membilang-bilang harta dan sebagainya. Itu neraka wail disediakan oleh Allah ya. Termasuk orang yang tipu timbang. Ya, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, yaitu mereka yang apabila menerima sukatan, yaitu gantam, cupak dan lain-lain, dari orang-orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Bila dia beli cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Kalau dia jual, kurang. Kurang timbangan tu. Patut sekilo 900 gram dia, contoh ya. Patut sekilo 900 gram. Seorang. Kalau seorang dia dapat 10 gram, kalau 10 orang berapa untungnya? Percuma dia ya. Jadi itu yang marah Tuhan tu ya. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat, ya, atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan? Hidup semula sudah mati. Semua, everything will be accounted for. Semua akan diambil kira oleh Allah Taala. Tak ada satu yang terlepas begitu saja ya. Pada hari kiamat semua akan diambil kira. Yang ketiga, Islam mengharamkan ke atas menganunya melakukan sikap monopoli. Jadi kita dah habis apa? Riba dah habis, tipu daya dah habis, masuk bab yang ketiga. Bulan depan kita akan baca apa? Monopoli. Tak boleh monopoli ya. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Oleh kerana kita kena mematuhi SOP, tak ada lah soal jawab yang ni ya. Kalau nak tanya nanti lepas SOP itu. Bila waktu masuk, kena berhenti lah. Ini pun dah lambat kita berhenti. Minta maaf dia. Nak habiskan cerita ni, kita langsung tergantung-gantung. Cukup haid dulu. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir